Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambung matematik tingkatan 4, praktis kendiri 7.1C. Jadi sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko dan buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Okey, buka muka surat buku teks kamu 194, jadi 7.1, praktis kendiri 7.1C, soalan 3 dan 4. Jadi 10 ini cikgu sudah bincang soalan 1 dengan soalan 2. Jadi kamu boleh rujuk video yang sebelum cikgu Ko yang buat. Jadi hari ini kita tengok soalan 3. Encik Jamal ke padang besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Citra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari padang besar ke Citra. Maksudnya ini dia perjalanan balik. Graf ini menunjukkan dia perjalanan balik. Maksudnya ini ialah dari mana? Dari padang besar, dari awal padang besar. Dan lepas itu dia berhenti di Bukit Kayu Hitam. Okey, untuk minum petang, betul? Lepas itu dia sambung perjalanan dia balik ke rumah dia yang itu Citra. Maksudnya sini ialah Citra, tempat Citra. Dan kita tengok soalan A. Hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan begung. Okey, dia nak apa? Tempoh masa dan keadaan yang begung. Begung maksudnya dia tidak bergerak. Maksudnya kamu kena tengok masa dia yang itu dari unit minit 30 sampai 55. Maksudnya masa ini dia berhenti begung. Jadi kira masa dia. Jadi sangat senang tulis jawapan dia 3A. Okey, jadi soalan 3A soalan 3A. Jadi masa dia ialah 30 sampai 55. Jadi kamu tulis 55 tolak 30. Jadi jawapan ialah 55 tolak 30. Jadi jawapan ialah 25 minit. Ada nampak? 25 minit. Jadi kamu tulis 25 minit. Jadi sangat senang. Ini jawapan dia. Okey, kita tengok B1. Okey. Diberi laju berata perjalanan dari padang besar bukit ke Kayu Hitam ialah 66 km per jam. Jadi B1 tentukan nilai P. Tentukan nilai ini P. Jadi maksudnya dari ini padang besar ke Bukit Kayu Hitam. Maksudnya garis ini garis ini. Okey. Jadi apakah rumus bagi laju berata? Cikgu sudah cakap kalau dia hanya satu arah sahaja, sama ada dia arah dia pergi ataupun arah dia balik. Kalau satu arah saja, jadi kamu boleh pakai rumus keturunan. Okey. Jadi kalau pakai rumus keturunan, ingat mesti ada dua koordinat. Jadi koordinat pertama kamu boleh pakai inilah. Okey, yang itu 060. Okey. 060. Jadi koordinat yang kedua kamu boleh pakai ini 30 P. Okey. Jadi ini ialah S1, Y1, S2, Y2. Boleh? Jadi laju berata dia beri ialah 66. Jadi kamu boleh tulis sini 66 km per jam. Boleh faham? Dan cikgu sudah cakap, kalau dia arah pergi laju unit jawapan bagi laju berata ialah positif, memang positif punya. Okey, kalau arah dia pergi, jawapan positif, arah dia balik, jawapan dia negatif. Sebab ini ialah graf dia arah dia balik. Arah dia balik, maksudnya di sini kamu mesti letak negatif. Masih ingat nota sebelum yang kita sudah bincang. Nota yang sebelum kita bincang. Kecuali negatif ialah dia bergerak balik. Anda nampak? Kalau jawapan laju, memang jawapan dia ialah positif. Ingat tapi simbol positif negatif itu ikut arah dia. Jadi kalau positif maksudnya arah dia pergi. Kalau dia negatif maksudnya arah dia balik. Okey, sebab itu kenapa tadi sini kita kena letak negatif sebab arah dia balik. Boleh faham di sini? Jadi kamu boleh sambung okey, keturunan rumus keturunan graf Y2 ialah P tolak 60. Ini ialah unit km per S2 30 tolak 0. Okey, ini ialah unit minit. Okey, kalau kamu perhatikan unit mereka tidak sama, betul? Kalau unit mereka tidak sama, kamu mesti tukar mereka menjadi sama. Okey.
Jadi ini km, ini adalah minit. Jadi ingat minit nak tukar jadi jam mesti bagi 60 Jadi kamu sini boleh sambung. Pi tolak 60, ini masih sambung km. Per 30 tolak 0, kamu boleh terus kira lah 30 per 60. Jadi ini unit kamu boleh tukar jadi jam. Oke. Jadi kalau unit sudah sama, jadi kamu boleh terus sambung pindah lah, sambung pengiraan. Jadi macam mana unit itu dia dimasukkan, kamu tak perlu ambil kira lagi sebab ini matematik saja. Kalau subjek lain, contoh fisik, kimia, matematik tambahan, mereka lebih mementingkan macam mana unit dia dimasukkan. Okey. Jadi kalau matematik, asalkan unit kamu tukar jadi sama, jadi tak jadi masalah lah. Jadi macam mana unit itu dimasukkan, jadi kamu tak perlu kisah lagi ya. Jadi terus pindah sahaja. Jadi ingat inilah bahagi, kamu nak pindah keseluruhan dia, pindah menjadi tarak. Jadi negatif 66, tarak dengan 30 per 60. Okey, tarak. Jadi ini menjadi P tolak 60. Boleh? Jadi ini kamu boleh terus, boleh terus tekan kalkulator. Negatif 66, tarak kamu letak kurungan lah. Okey, lepas pecahan 30, bawah ialah 60 Okey. Tutup kurungan. Okey, boleh tekan macam inilah. Jawapan negatif 33. Okey. Negatif 33 sama dengan P tolak 60. Jadi pindah ini negatif 60 pindah menjadi positif. Ingat negatif pindah menjadi positif. Boleh tekan kalkulator. Negatif 33 tambah 60. Jawapan ialah 27. Jadi unit dia ialah km. 27 km. Okey. Macam mana cikgu tahu P ialah km sebab kamu tengok balik lagi graf dia. P terletak pada pasi Y, betul? Apakah unit bagi pasi Y? km. Okey, jadi maksudnya P di sini adalah 27 Okey, kamu boleh catat lah. Dan tengok 2. Hitung jarak di antara padang besar dengan bukit kayu hitam. Maksudnya jarak mana? Ini Ini jarak dia. Maksudnya dia nak kamu kira jarak ini ya. Ada yang pelajar terus tulis 27. Salah 27 menunjukkan jarak dari 0 sampai sini. Ini jarak 27. Ini baru betul Kalau kamu terus tulis jawapan 27 ke B2 ini salah sebab jarak ini berapa kamu kena kira. Okey, bukan terus ambil jawapan 27. Jadi macam mana kira jarak ini? Kamu pakai 60 tolak 27. Jadi jawapan ialah jarak inilah. Di antara padang besar dengan bukit kayu hitam. Okey, jarak ini. Yang soalan nak Jadi kamu B2. Jadi cikgu letak B2 di sini. Jarak di antara padang besar dengan bukit kayu hitam. Okey, sama dengan tadi ialah 60 tolak dengan 27. Jadi boleh tekan kalkulator. Jawapan ialah 33. Okey, sangat senang kan? Okey. Unit km. Sudah siap B2. Senang kan? Okey, kita tengok C. Jika encik jaman membantu dengan laju berata 64.8 km jam semasa perjalanan pulang ke rumah dia di Citra dari Bukit Kayu Hitam. Jadi hitung nilai T. Maksudnya sekarang tengok garis ini dari Bukit Kayu Hitam balik ke rumah dia Citra. Tengok garis ini. Maksudnya pengiraan C sama dengan B1 sama. Okey, satu arah saja balik. Dan ini mesti letak negatif sebab dia arah dia balik Jadi sama saja dengan pengiraan B1. Maksudnya kalau B1 kamu boleh jawab, C tidak jadi masalah lah. Jadi laju berata masih pakai rumus sama keturunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Okey. Jadi kita tengok koordinat pertama. Koordinat pertama kita boleh pakai ini, iaitu 55, 27 sebab tadi kita sudah cari P 27. 55, 27. Koordinat pertama. Koordinat yang kedua ialah inilah. T0. Boleh nampak? T0. Y ialah 0 Jadi koordinat pertama 55, 27. Dan koordinat yang kedua T0 jangan terbalik Jadi S1, Y1, S2, Y2. Boleh? Jadi laju berata tadi dia sudah cakap
64 km per jam. Ingat arah dia balik mesti letak negatif di depan. Jadi Y2 ialah 0 tolak Y1 27. Ini ialah unit km per masa T tolak 55. Okey, ini ialah unit minit. Dan kita kena tukar unit minit kepada jam sebab kita nak samakan. Sama negatif 64.8 km per jam. Ini kamu boleh kosong boleh buang lah, okey. Kurungan T tolak 55 per 60. Ingat, minit tukar jadi jam mesti bagi 60. Jadi, ini boleh terus tukarlah unit jam. Jadi, seperti P1 tadi, kalau unit sama, jadi kita boleh terus buang unit dia lah. Okey, tak perlu tengok lagi. Jadi, sama juga bahagi ya. Bahagi semua ini jadi pindah menjadi darab. Negatif 27. Dan kalau kamu nak senang, jadi kamu jangan darab masuk. Jadi kamu terus pindah ini ya menjadi bahagi. Okey, jangan darab masuk sebab kalau kamu darab masuk akan menyebabkan pengiraan kamu lebih susah sikit ya. Boleh? Jadi T tolak 55 bagi 60. Jadi tekan kalkulator, ini boleh kira dulu sini. Negatif 27 bagi negatif 64.8 dan 5 per 12. Kamu boleh tekan perpuluhan. Kalau perpuluhan dia terlalu banyak, jadi lebih baik kita guna jawapan pecahan. Jadi 5 per 12. Positif. Sama juga pindah ini. Bahagi ya, pindah menjadi darab. Okey, jadi T tolak 55, jadi boleh terus darab. 5 per 12 darab 60. Jawapan 25. Okey. Jadi pindah positif pindah menjadi negatif, negatif pindah menjadi positif. Jadi T sama dengan kamu tambah jadi 80 minit. Kenapa cikgu tahu dia unit ialah minit? Sebab seperti tadi T terletak pada pasti S dan pasti S unit dia ialah minit. Apakah soalan D? Hitung laju berata keseluruhan. Tengok keseluruhan perjalanan. Okey, dalam km per jam. Okey, unit jam. Keseluruhannya maksudnya dari awal sampai akhir. Ini maksudnya perjalanan. Keseluruhan perjalanan. Okey, dari awal sampai akhir. Maksudnya dia satu arah saja. Maksudnya balik. Maksudnya kita boleh pakai rumus keturunan. Okey, sama juga. Laju berata, kamu boleh tulis laju berata keseluruhan perjalanan. Sama dengan Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Okey, sama juga cari dua koordinat. Koordinat pertama, okey, dari awal iaitu 0, 60. Dan koordinat yang kedua, maksudnya dia balik akhir. Jadi T0 bukan 0T ialah T0. Ingat Jadi koordinat pertama cikgu letak sini 0, 60. Dan koordinat kedua T0. T tadi kamu sudah cari ialah 80. Jadi kamu boleh tukar 80. Boleh faham? Jadi ini S1, Y1, S2, Y2. Jadi gantilah. Y2 ialah 0 tolak 60. Bahagi dengan 80 tolak 0. Unit km. Ini ialah minit. Okey. Dan tengok balik lagi soalan. Apakah unit yang nak? Ini ialah jam. Km jam. Jadi km okey. Tak jadi masalah. Yang masalah adalah jam. Maksudnya kamu akan tukar. Okey. Tukar minit kepada jam yang itu bahagi dengan 60. Jadi ini boleh kira dulu. Negatif 60. Jadi 80 per 60. Okey. Ini mesti kira dulu. Ini mesti jam. Ini km. Okey. Jadi kira bawah dulu. Bawah ini mesti kira dulu. Jadi 80 bagi 60. 4 per 3. Kalau pecahan banyak, perpuluhan banyak. Kalau perpuluhan banyak, jadi kita tukar. Jadi pecahan lebih senang. Supaya jawapan kamu lebih jitu. Okey. Jadi ini km. Ini adalah jam. Jadi tekan kalkulator. Kira. 60 bahagia. Jadi kurungan. Lebih senang. Supaya tidak kesilapan. Per 4 per 3.
Okey, tutup kurungan. Jawapan negatif 45. Jawapan negatif 45 km per jam. Jadi adakah ini jawapan akhir? Bukan. Bukan jawapan akhir. Seperti tadi cikgu sudah cakap, negatif ini, simbol negatif ini tunjuk dia arah dia balik. Jadi adakah jawapan bagi laju berata dan negatif? Ingat, jawapan bagi laju tak ada negatif. Kalau kamu soalan nak minta laju berata, maksudnya negatif ini kamu boleh terus buang. Hilangkan. Jadi kamu jawapan ialah 45 km per jam. Boleh faham? Ini baru jawapan akhir. Biasanya kesilapan pelajar yang buat ialah dia sampai sini, oh happy, berhenti. Salah, jawapan akhirnya akan menjadi kosong. Okay, maka dia akan menjadi kosong untuk jawapan yang terakhir. Jadi ingat, kalau soalan minta laju berata, negatif ini mesti buang menjadi positif. Okay? Laju tak ada unit negatif. Jadi kita tengok soalan 4. Okay, ada simbol otak, maksudnya kepak. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan perjalanan encik Modi sejauh 60 km dari masa 3T minit dalam masa 3T minit. Maksudnya dari awal 0 sampai 3T minit. Jadi tengah membantu kereta diberi kadar perubahan laju. Jadi cikgu sudah cakap apa maksudnya kadar perubahan laju. Maksudnya laju lah, okay? Laju. Tak ada masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Ini ialah masa dia rehat. Dia cikgu letak A. Masa dia rehat. Dia cakap laju kadar perubahan jarak. Maksudnya laju lah, okay? Laju. Laju sebelum rehat dan selepas rehat adalah sama. Ini maksud dia lah. Okay? A. Hitungkan nilai T. Jadi kita pakai maklumat ini ya. Laju sebelum dan selepas adalah sama. Supaya kita boleh cari nilai T. Okay? Jadi ini lebih susah sikit. Jadi mesti ambil perhatian. Okay, ambil perhatian untuk penjelasan jawapan cikgu. Jadi 4A. Hitung nilai T. Dan maklumat yang kita tahu ialah kadar perubahan jarak. Maksudnya laju lah. Okay? Laju sebelum rehat adalah sama dengan laju selepas rehat. Okey, ini yang maklumat yang diberi oleh soalan. Jadi kamu boleh tulis macam inilah. Dia hanya satu arah sahaja pergi, betul? Okey, dia satu arah sahaja pergi ya. Jadi maksudnya kamu boleh pakai rumus keturunan. Okey, satu arah sahaja. Jadi, maksudnya kamu boleh pakai Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1 sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Ingat, walaupun kedua-dua ialah rumus keturunan, tapi keturunan ini merujuk kepada laju sebelum rehat dan keturunan ini merujuk kepada laju selepas rehat. Jadi kamu jangan confuse. Jadi maksudnya kita cari dua maklumat koordinat dulu. Jadi sebelum rehat kita boleh pakai koordinat 00, betul? Dan akhir dia sebelum rehat punya koordinat kedua ya T24. Ada nampak T24. Jadi maksudnya kita boleh pakai keturunan ini. Okey, 0, 0 dan T24. Okey, nanti ini kamu boleh pakai S1, Y1, S2, Y2. Okey. Boleh? Dan keturunan dua koordinat untuk laju selepas rehat. Laju selepas rehat kamu pakai ini Okey. T tambah 10, 24. Ini koordinat pertama. Dan koordinat kedua yang 3T 60. You tengok sebab tu dia lebih susah panggil T kan. Jadi koordinat pertama T tambah 0. Okey, T cikgu ekor dia ada belok sikit supaya kamu tidak confuse. Okey, T tambah 0, koma ini ialah S dan Y ialah 24. Ini koordinat pertama. Koordinat kedua ialah 3T 60 Okey, ini koordinat kedua. Jadi kamu boleh letak ini ialah S1, Y1, S2, Y2. Okey. Jadi kamu masukkan ini maklumat ke sini. Jadi Y2 ialah 24 tolak 0 bagi dengan ini T sahaja. Okey, ini koma. Jadi T tolak 0. Boleh? T tolak 0 sama dengan ini Y2 60 tolak 24 bahagi dengan 3T tolak semua ini. Sebab itu kamu mesti letak kurungan T tambah 0. Biasanya pelajar yang kesilapan di sini. Dia tidak letak
kurungan di belakang ini ya, sebab dia ialah tolak semua ini, bukan tolak T ini sahaja, sebab itu kamu mesti letak kurungan. Kita buat ini lebih senang, 24 per T sama dengan, ini kamu boleh tekan kalkulator, 60 tolak 24, jawapan 36 jawapan 36. Nah, ini baru kamu buang 3T kurungan negatif positif negatif T. Nah, ini negatif positif negatif 10. Anda nampak pembezaan di sini? Kalau kamu tadi, nah ini cikgu buat lain. Kalau kamu 3T tidak letak kurungan. Kalau ini ya, kamu tidak letak kurungan. You tengok kamu akan menjadi 3T tolak T tambah 10. Nah, ini lain ini kamu akan silap. Sebab itu mesti letak kurungan. Boleh faham? Maksudnya langkah ini salah, jangan ikut. Jadi sebab dia tolak semua. S1 ini ya, semua ini dia tolak. Sebab itu mesti letak kurungan. Jadi seterusnya, 24 per T. Jadi kita boleh buat bawah dulu. 3T tolak T menjadi 2T, betul? 2T tolak 10. Jawapan dia. Pecahan, jadi kita boleh taruh silang. Taruh silang. Jadi 24 taruh dengan 2T tolak 10. Ingat, letak kurungan juga sebab dia taruh semua ini. Mesti letak kurungan. Sama dengan 36T. Jadi kamu taruh masuk ke dalam kurungan. 24 taruh 2T jadi menjadi 48T. Betul? Tolak 240. T. Pindah. Saya pindah ke sini lah, boleh? Lebih senang. 48T tolak positif pindah menjadi negatif. Jadi 240 pindah negatif, 240 pindah menjadi positif. Lebih senang, betul? Jadi ini T ya, unit sama. Jadi kamu boleh tolak. 48 tolak 36. Jadi jawapan ialah 12. Jadi menjadi 12T ya, ingat. Banyak pelajar tiap kali T lupa tulis. 48 tolak 36 ialah 12T. Ingat masih ada T ya. T tidak hilang, masih ada T. Jadi kamu nak cari T, pindah. Ini maksudnya darab 12 darab T, jadi pindah menjadi bahagi. Bahagi 12. Ditekan kalkulator. Jawapan ialah 20. Maksudnya T kamu ialah 20. Jadi soal jawab soalan 4A. You tengok, hanya soalan 4A saja langkah dia begitu panjang. Sebab itu dia kepak. Jadi T kamu ialah 20. Jadi kita tengok soalan B ya. Hidup laju berata keseluruhan. Kata kunci keseluruhan. Keseluruhan maksudnya dari awal sampai akhir. Encik moti dalam km per jam. Jadi ini satu arah. Jadi kamu boleh pakai rumus keturunan. Jadi seperti soalan tadi D ya, 3D. Sama langkah saja. Jadi copy tulis di sini. Jadi laju berata keseluruhan perjalanan. Jadi boleh pakai rumus Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi ada dua koordinat. Kita cari dua koordinat dulu. Koordinat pertama sangat senang. 0, 0. Koordinat kedua ialah 3T 60. T tadi kita sudah cari ya 20. Jadi kamu boleh masuk tukar T jadi 20. Kita cari. Jadi koordinat pertama 0, 0. Jadi koordinat kedua 3T 60. Kita cari sini dulu. Ini boleh letak S1, Y1. Jadi ini kamu boleh tukar 3. T tadi kita sudah cari 20. Jadi kamu boleh tukar T. Jadi 20, 60. Boleh? Jadi taruh masuk jadi 3 taruh 20 menjadi 60. Maksudnya koordinat kedua ialah 60, 60. Boleh faham di sini Jadi ini ialah S2, Y2. Ini cara buat Maksudnya kalau T kamu sini cari salah, maksudnya B sini pun akan salah. Sebab itu, masa kamu cari T atau tamanya soalan A itu, mesti berhati-hati. Jadi Y2 ialah 60, tolak Y1, 0. S2 ialah 60 juga, tolak dengan 0. Ini kalau ikut, ini ya km. Ini ialah minit. Tapi soalan minta apa? km jam. Maksudnya kamu kena tukar unit. Ini ialah
km. Ini ialah minit. Kalau pelajar lupa tukar unit, nanti jawapan lain lah. Sebab itu mesti ingat jawab soalan graf ini ya, jarak masa. Mesti selalu ingat unit ah, mesti sama, mesti memenuhi soalan. Okey. Soalan nak jam, jadi maksudnya ini 60 tolak kosong, jadi masuk 60 km, tak jadi masalah. 60 bagi dengan 60, sebab minit kamu nak tukar jam, mesti bagi 60. Jadi kira bawah dulu. 60 bagi 60 memang sangat senang, 1 jam, betul? Jawapan 60 bagi 1, okey. Memang jawapan sangat jelas. 60 lah. Okey, jadi jawapannya ialah 60 km per jam. Okey, biasanya kesilapan ialah di sini pelajar T salah. Ini kesilapan pertama. Dan kesilapan kedua ialah ini unit dia tak tukar. Nanti dia akan kira 60 bagi 60 menjadi 1. Okey, salah. Jadi mesti berhati-hati ya. Ini tangkas di sini. Jadi kita tengok soalan yang terakhir C. Okey, huraikan. Okey, huraian gerakan kereta selepas berada dalam keadaan beku. Maksudnya ini dia nak kamu huraikan ini. Jadi huraian cikgu hari itu saya cakap kalau buat huraian mesti apa? Mesti ada apa? Mesti ada jarak, mesti ada laju dan mesti ada masa. Okey, jadi maksudnya jarak kita kena kira. Jadi jarak di sini berapa? Maksudnya sini, betul? Okey, jadi jarak dia ialah 60 tolak 24. Jadi kamu boleh catat tepi dulu jadi jarak, sebab kita mesti ada maklumat jarak. Jadi jarak ialah 60 tolak 24. Jadi jawapan ialah kamu boleh tekan kalkulator. 36 km 36 km. Jadi masa. Okey, masa ialah dari mana? Masa ialah dari T tambah 10 sampai 3T. Betul? Maksudnya kalau kamu tadi macam soalan 3, kalau kita nak cari masa, kita pakai masa belakang, betul? 55 tolak 30. Maksudnya pakai masa belakang tolak masa yang di depan. Jadi kalau kita nak cari masa, konsep sama. Kita pakai masa belakang, iaitu 3T, tolak masa yang di depan, iaitu tolak kurungan T tambah kosong. Boleh faham? Maksudnya konsep yang sama, masa belakang T, 3T, tolak dengan masa yang di depan, T tambah 10. Okey, letak kurungan. Jadi, T kamu boleh tukar. Tadi T kita sudah carikan 20. Jadi, 3 tolak 20, tolak dengan 20 tambah 10. Okey, boleh terus tukar. Jadi, 60, tolak masuk ke dalam kurungan. 60 tolak, ini 20 tambah 30, 30 lah. Jadi, jawapannya ialah 30 minit. Ingat unit unit dia ialah minit. Selepas tu kita nak cari laju berata ini Okey, laju berata ini tadi kita tak cari Okey, jangan pakai maklumat saja, jangan pakai ini Ini ialah untuk keseluruhan perjalanan. Sekarang dia nak laju selepas rehat. Jadi laju selepas rehat, laju berata selepas rehat. Kamu boleh pakai A punya lah. Okey. Pakai mana? Pakai ini. Sebelum kamu pintar punya. Kalau kamu nak buat dari awal pun boleh sebenarnya langkah sama. Kalau kamu nak buat dari sini, kecurangan Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1 sebenarnya sama. Tapi kalau kamu nak cepat, kamu boleh terus pakai ini sebelum kamu pindah silang ini. Ini maksudnya merujuk kepada laju selepas rehat ini Jadi kamu boleh terus pakai ini. 36 per 2T tolak kosong. T tadi kamu sudah cari 20. Jadi kamu boleh teruskan di 2T ialah 20 tolak 10 Jadi jawapannya ialah 36. Okey, 36. Okey, sebelum cikgu lupa, okey, ini ialah km tadi. Ini ialah minit Okey, kita nak jam kita nak km per jam. Okey. Jadi kena tukar nanti Jadi 36 ini km, ini ialah minit Okey, tadi kita tidak tukar, ada nampak kita tidak bagi 60 Jadi kalau kita bagi 60 maksudnya unit dia masih kekal minit bukan jam. Jadi ini kamu boleh buat dulu. Jadi 2 tolak 20 40 kan. 40 tolak 10 ialah 30. Okey, km minit. Jadi buat tukar. Okey, 30 per 60. Okey, kita nak km jam. Boleh mesti bagi 60 Jadi jawapannya berapa? Cikgu tulis di sini. Okey, 36
per 30 bagi 60 berapa? 1/2, okey, 1/2. Jadi bagi 36 bagi kurungan kan, ingat mesti letak kurungan, bagi 1/2. Jawapan ialah 72. Ada nampak? Maksudnya laju buata dia selepas keadaan rehat ialah 72 km per jam. Okey. Kalau ada yang belajar, cikgu saya boleh terus pakai ini kan? Boleh ya. Sebab tadi saya cakap, laju sebelum rehat dengan laju selepas rehat, laju mereka adalah sama. Jadi kalau kamu terus pakai 24 bagi T, maksudnya bagi 20, T ialah 20 boleh dapat jawapan. Tapi ingat T sini ialah minit kamu mesti tukar jadi jam, maksudnya kamu mesti bagi dengan 60 juga. Okey. Jadi mana-mana sebenarnya boleh pakai lah. Tapi untuk senang kamu faham, jadi cikgu pakai sinilah sebab soalan minta laju selepas rehat kan. Jadi cikgu pakai inilah, okey, untuk senang kamu faham. Jadi huraian bukan sampai sini saja berhenti belum lagi habis. Sebab dia nak huraian, cikgu sudah cakap, kalau huraian mesti ada maklumat laju, mesti ada maklumat jarak dan mesti ada maklumat masa, okey. Jadi macam mana buat huraian Jadi huraian dia ialah kereta bergerak sejauh berapa? 36 km dengan laju berata 72 km per jam. Okey, dalam tempoh masa 30 minit. Okey. Jadi sudah lengkap untuk soalan 4C. Okey, jadi sampai sini saja untuk video ini. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko. Buka loceng di tepi, like dan share video Cikgu Ko. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, bye bye.